أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada kita sehingga sama-sama dapat kita menyambung pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajian kita kitab Aqidatun Najin pada halaman 44, baris yang pertama, bermula Allah. Situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang pertama muka surat 44. Aqidatun Najin. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci daripada yang demikian itu sekaliannya. Nah, Maha suci Allah. Ada cara apa ni? Siapa ni? Dan mengenai bahasanya kerana ni hak Mu'tazilah. Nah, ada cara hak Mu'tazilah. Jadi dia kata Tuhan nak azab manusia tu tak sepatutlah pasal dia kehendak manusia tu membuat kejahatan, tiba-tiba dia mengazabkan. Jadi tak sepatutlah gitu. Nah, dan bahawa menegahkan daripada barang yang dikehendaknya dan menyuruh dengan barang yang tiada dikehendaknya. Dia suruh buat baik tapi dia tak kehendak. Dia tak suruh buat jahat tapi dia kehendak. Maka itu safi katanya. Bodoh macam tu. Dan bahawa mengazab atas barang yang dikehendaknya itu zalim. Tuhan yang mengkehendak bagi dia tu jadi jahil ke, jadi jahat ke. Nah, dia yang kehendak, lepas tu dia azab. Zalim. Siapa kata? Mu'tazilah. Dengan sebab tu mereka berkata Allah Ta'ala hanya buat ataupun kehendak benda baik dan yang terbaik saja. Terlebih baik dan baik. Hak jahat Tuhan tak kehendak. Itu pada i'tiqad Mu'tazilah. Baik. Jadi kita dah bagi tahu pada minggu yang lepas bahawasanya kalau pegang lagu tu apa yang rosak. Nah, jadi benda yang jahat tetap berlaku, tapi siapa yang buat? Kalau ada orang lain yang buat bukan Allah, berarti yang lain juga berkuasa sebagaimana Allah. Kuasa juga sebagaimana Allah. Ataupun bukan orang lain buat, dia jadi sendiri juga. Tak boleh juga, terlepas daripada kuasa Allah. Bila terlepas daripada kuasa Allah, nah berarti apa dia? Rosak makna ketuhanan yang kedua, iaitu berhajat tiap-tiap yang lain kepadanya, kepada Allah semua. Semua berhajat kepada Allah. Tiba-tiba benda jahat itu berlaku tanpa kehendak Allah dan tanpa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rosak. Tapi dia terlajak nak membersihkan Tuhan sampai rosak habis akidah. Mu'tazilah ni dia terlajak nak jaga Tuhan tu, terlajak lagi. Sampai menafikan apa yang berlaku daripada perkara-perkara yang jahat tu, dia kata bukan Tuhan buat. Kerana apa? Nak membersihkan Allah. Tapi terlajak membersih jadi rosak akidahnya. Berarti kita faham yang lain daripada Allah Ta'ala pun boleh menjadikan sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan. Baik. Maka kalau kita ahli sunnah wal jamaah, benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak elok, yang Allah Ta'ala menjadikan dia, yang Allah Ta'ala kehendakkan dia, nah, hak Tuhan kehendak atas diri kita ni atau di siapa-siapa pun, nah, benda jahat tu berlaku. Nah, ataupun Tuhan buat benda-benda yang kita kira kata benda tu benda tak elok. Nah, dalam pengajian kita kena bagi tahu bahawasanya kejahatan, kebaikan semua dijadikan oleh Allah. Benda keji, benda jijik pun dijadikan oleh Allah. Termasuk biawak, babi, anjing, kura-kura, sebut pilah apa pun, najis, benda yang luat, benda yang geli, semua dijadikan oleh Allah. Itu dalam majlis pengajian. Tetapi kalau di luar majlis pengajian kita nak cakap benda-benda tu, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kadang jatuh pada haram. Walaupun betul Allah Ta'ala yang menjadikan, betul Allah Ta'ala menghendakkan, kerana kita wajib beradab dengan Allah. Wajib beradab dengan Allah.
Sebab tu orang ceramah dia kata apa? Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kelemahan diri dia. Sebab apa? Nak menyucikan Allah. Nah, kalau mengajak kena habaq. Semua makhluk Allah, Allah menjadikan walaupun sejijik mana pun dia tetap makhluk Allah. Tapi bila kita nak cakap saja-saja ni, kita boleh sebut kata semua Allah Ta'ala jadikan dia. Semua apa pun, jangan duk takyin, jangan duk nyata babi ke, kera ke, bewak ke, jangan duk takyin. Kita habaq kata semua itu makhluk Allah. Allah yang menjadikan. Kalau mereka duk tekan pun, mereka kata babi pun Tuhan buat juga kau. Kan jijik. Najis moral lazah tu. Nah, kita kata Tuhan buat belakang. Dia tekan lagi babi pun Tuhan buat belakang. Semua tak kira apa. Termasuk babi kau. Jadi orang tak reti ni payah dah. Kadang-kadang kena bagi juga sedah ke dia kelepang biji. Tuhan buat belakang. Dia duk tekan lagi. Babi, saya tanya babi. Saya kata belakang. Nah, nampak dia tekan lagi, kena niat dalam hati untuk mengajar. Yo, walaupun babi sekalipun. Kena niat mengajar. Kalau benda keji, kita nak sandarkan pada Allah. Walahalah pada hakikat memang betul. Allah Ta'ala yang menjadikan. Orang zina, Allah Ta'ala menjadikan. Betul. Tapi saja-saja kita nak cakap ni Allah. Nah, kena niat. Niat aku nak mengajak dan nampak tak reti sangat. Nah, kita habaq berjudi ke, zina ke, minum arak ke, apa ke, semua tu makhluk Allah. Dikehendaki Allah dan dijadikan oleh Allah. Faham? Dia kata faham, okey. Dah. Habaq kat dia. Aku tak sebut tadi pasal apa? Kerana wajib kita beradab dengan Allah. Terkadang bila kita sebut menjadi haram. Walaupun betul. Kita takat tu je. Bukan sampai etikot kata Tuhan tak buat benda keji tu. Tuhan tak buat benda tak baik tu. Dia jadi lagu lain akidah sebagaimana Mu'tazilah. Kita etikot Tuhan buat belaka. Cuma bila nak cakap kena pantang. Nah, bukan boleh buat sembang main kedai kopi benda-benda akidah ni. No? Kalau orang duk tekan juga di kedai kopi, kena niat. Niat mengajar. Hampa duk elok-elok aku nak abang. Jangan duk tungkak lutut sebelah. Duduk elok-elok. Ni nak mengajar ni. Pasal kita niat mengajar dah. Bila niat mengajar, orang mengaji kena duduk elok lah. No? Kadang payah. Orang tak faham benda tu. Baik. Maka kata dia, bermula Allah Ta'ala Maha Suci daripada yang demikian itu sekaliannya. Nak kata Tuhan zalim tu mustahil. Mustahil. Maha Suci Allah. Dan ditolak akan dia dengan bahwasanya yang demikian itu sungguhnya dibilang akan dia akan kejahatan atau keji atau safih atau zalim itu dengan nisbah kepada yang baru je. Kalau nisbah pada Tuhan tak ada benda keji. Mana ada benda keji di sisi Tuhan? Tak ada benda keji. Yang jadi keji sebab di kita ni ada hukum. Tak boleh makan babi tu kecuali kulitnya. Itu bukan kenyataan saya nah, kenyataan Mufti Perlik. Dia kata Ustaz Nan dah ajak suruh makan kulit babi pula. Dah. Cuma Allah Ta'ala buat turun hukum. Babi haram. Sehingga Allah Ta'ala menyebut hurrima alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan kamu bangkai, darah dan juga daging babi. Haram. Haram pada kita, keji pada kita, najis di sisi kita, bukan najis di sisi Tuhan. No? Tak ada hukum taklif pada Allah. Ada taklif. Wajib Tuhan.
Tuhan buat babi jadi haram. Boleh lagu tu? Tak boleh. Di segi Tuhan dia tak ada hukum. Nah, hak hukum kata duk keji, jijik apa semua tu, keji, semua hukum tu kena atas benda baharu. Nisbah kepada yang baharu, bukan nisbah kepada Allah. Orang tanya pasal apa benda tu keji, Tuhan buat juga. Nah, keji di sisi kita, bukan di sisi tu Tuhan. Nisbah kepada kita. Nah, dah. Sungguhnya dibilang dia akan kejahatan atau keji atau safi tu bodoh atau zalim itu dengan nisbah kepada yang baharu, tiada kepada Allah, bukan pada Tuhan. Tu hakikat dia. Nah, sebab Tuhan tak ada hukum taklifi atas dia, tak ada hukum syarak atas dia. Dia yang menurunkan hukum tu, bukan kena atas dia. Sebab apa tak kena atas dia? Dia bukan mukallaf. Hukum tadi kena kepada mukallaf. Tuhan mukallaf lah? Dah. Nah, pasal apa kita kata tak boleh pula? Tuhan nak buat semua tu. Bagi dia harus ya. Panggil harus pada akal. Tuhan boleh buat semua. Sebab apa? Sebab benda tu benar harus. Benda mungkin. Dan di sisi Allah bukan najis, bukan apa. Semua bukan. Bukan keji. Bukan luat. Bukan geli. Di sisi Tuhan. Yang jadi geli, keji, haram pun semua di sisi kita. Orang tanya pasal apa? Sebab Tuhan tak ada hukum taklifi atas dia. Yang kata haram tu hukum kena atas mukallaf, bukan kena atas Tuhan. Siapa nak pergi paksa Tuhan? Ada lagi hak lebih handalan daripada Tuhan nak meletakkan hukum suatu pada Tuhan? Ada? Jawab dia tak ada. Lagu tu. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala tiada ditanya daripada barang yang berbuat ia. Baik. Tuhan ni dia buat tu, dia buat ni, dia kehendak tu, kehendak ni, dia kena tanya tak di akhirat esok? Tuhan tu kena tanya tak? Dah. Yang kena tanya siapa? Kita lah. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah. Jangan kamu bertanya amma yaf'alu. Nah, tentang apa yang Allah Ta'ala buat. Jangan tanya. Pasal apa Tuhan buat ni? Pasal apa Tuhan buat ni? Jangan tanya. Wa hum yus'alun. Padahal mereka lah yang akan ditanya di akhirat esok. Pasal apa mu buat ni? Pasal apa mu buat benda haram? Pasal apa mu buat benda kecil? Dan padahal aku dah bagi hidayah, aku dah bagi akal, aku dah hantar agama, aku dah bagi segala-gala pada kamu. Nah, sifat pemilih. Nah, iradat kulliyah, iradat juz'iyah. Nah, mu pilih juga benda jahat, kamu kena tanggung. Mu kena tanggung. Nah, aku bagi usaha ikhtiar, aku bagi pilihan kepada kamu. Mau pilih hak tak baik juga, kamu tanggung. Tuhan, Tuhan tak kena tanya. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, jangan tanya Tuhan buat apa. Tapi ingat, mu akan ditanya mu buat apa. Sebab Tuhan dia tak ada undang-undang pada dia. Tak ada hukum ada dia. Hak memberati dia tak ada. Faham tentu fahamlah. No? Dan hikmah suruh Allah dan tegah Allah. Yang kita kata tak ada benda keji pada Tuhan kan? Pada Tuhan ada benda keji? Tak ada. Yang keji ni sebuah kita. Lepas tu dia suruh buat, hak tu dia suruh, hak ni dia tegah. Pasal apa? Pasal apa dia suruh? Hak ni pula dia tegah. Pasal apa? Tuhan buat sesuatu ada
hikmah. Itu kebijaksanaan Tuhan. Sebab apa? Hikmah suruhnya ada benda Tuhan suruh, dan hikmah tegahnya ada benda Tuhan tegah. Itu zahir percobaan. Tuhan nak zahirkan percobaan. Tengok hak aku suruh, nah, mu berani tinggal tak? Tengok hak aku tegah, mu berani langgar tak? Nah, hak suruh berani tengok tak? Berani tinggal tak? Hak tegah berani langgar tak? Cubaan. Tuhan cuba kita. Hak ni jangan buat, haram. Buat juga kena. Nah, contoh judi. Lepas tu minum arak dan seumpama arak. Dan arak ni mudah ya, Nabi bagi takrif dah. Nabi kata tiap-tiap yang memabukkan arak. Tak kisahlah nama dia apa, cakorai tak cakorai pun. Orang sini kenal tak cakorai? Kenal tak? Saya sebut cakorai, tahu tak apa dia? Tahu tak? Ada pun, tak tahu tak? Takkan tak ada. Makhluk Tuhan juga. Sejenis makhluk Tuhan. No? Ustaz tahu cakorai apa? Itu hebat tak Ustaz? Tok Mulu kenapa? Cakorai ni saya dapat nama tu, saya dapat di Penang. Bukan dapat sini. Daripada buat apa? Cakorai lah Ustaz. Cakorai tu apa? Yang ketum. Ada apa campur tu, campur ni, campur tu, campur ni. Ada 4-5 nambahan. Nama dia cakorai. Tujuan kau nak suruh penin. Itu cakorai. Nabi kata tiap-tiap yang memabukkan itu arak. Walaupun nama cakorai. Walaupun nama dia ubat batuk. Walaupun nama dia ubat gila. Walaupun nama dia pil kuda. Walau nama dia ekstasi. Walau nama dia syabu. Nama dia ais. Banyak. Dulu heroin. Nah, ganja yang disilap gunakan. Orang dulu ganja buat masak. Lah ni dia buat isap. Lah ni tak boleh nak timbul dah ganja. Ada lah, bukan tak ada. Lah ni dia banyak jenis pil-pil ni. Arak belakang. Arak semuanya masuk dalam takrif yang Nabi kata tiap-tiap yang memabukkan itu arak. Kullu muskirin khamrun, Nabi kata. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar, arak. Wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Tu kawan dia tu, kawan hak nak pergi mabuk tu. Jangan duk minum dah. Apa dah? Coca-Cola. Jangan minum. Itu ada perancangan Yahudi dalam ayat tu. Untuk nak menggelapkan hati orang-orang yang beriman. Dia tak ada cara lain. Dia masuk secara zahir, orang tahu. Jadi itu salah satu air yang dirancang khusus oleh orang Yahudi. Sebab tu tuan-tuan, orang nak ubat batuk, dia nak Coca-Cola. Nah, nak makan Panado ubat batuk, kena ada Coca-Cola. Nak minum ketum, kena ada Coca-Cola. Nak hak nu, kena ada Coca-Cola. Semua dia untuk nak menyempurnakan bahan-bahan haram lain. Dia pun tak beli apa dia Merinda merah. Tak ada. Nah, dia pun akan beli Coca-Cola. Saya ambil daripada tarikh yang Baba Khairun bagi tahu pada tahun 2012 dulu, sampai hari ni saya tak minum. Nah, hak ayat jenis hitam. Hak nombor 1 Coca-Cola, yang kedua Pepsi. Jangan duk minum. Oh, dia tu dia kawan habis tu, benda mabuk pun dia kawan semua.
Anak-anak muda kita nak minum ketum, dia akan cari Coca-Cola ais. Untuk sempurnakan khayalan dia. Kalau tak ada hal tu tak cukup. Tapi ada setengah tempat mereka tak makan tu. Mereka buat bancuh dengan hak lain. Nah, ni hak tahulah, hak tahu. Kita abang hak tahu. Bukan pengalaman, hak tahu. No. Kik kapur. Tahu kik kapur? Dia buang kik kapur separuh, dia buah ketum separuh. Lepas tu adalah ubat-ubat dia buat masuk. Itu cakap orang juga. Tak tahu grade A, grade B, kita tak tahu. Dia ada grade. Maksudnya, adalah hak dia faham. Nah, tapi nak abang kata, Tuhan haramkan benda tu, benda mabuk tu tujuan apa? Percobaan. Ujian. Nak bagi uji pada kita, kalau benda ni hang langgar tak? Nah. Kalau benda yang disuruh hang sanggup tinggal tak? Tu percobaan. Bukan saja-saja. No, bukan saja-saja nak haramkan, nak wajibkan, bukan saja-saja. Ada hikmah. Tuhan nak cuba. Sehingga Allah Ta'ala menyebut, Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, bertanya-tanya mereka itu akan dikau, wahai Muhammad. Menanya mereka itu akan dikau. Anil khamri, tentang arak. Wal maisir, dan judi. Orang tanyamu. Kalau mereka mai tanyamu, Muhammad jawab. Jawab apa? Qul, kata olehmu, fihima ithmun kabir. Pada kedua-duanya itu dosa yang sangat besar. Tapi dalam ada dosa tu pun, wa manafi'u linnas, ada manfaat bagi manusia. Arak pun ada manfaat, judi pun ada manfaat. Kalau menanglah. Kalau menanglah, kalau kalah, tapak-tapak rumah pun dia jual. No. Hak rantai bini tak nak kira dah. Lesap gitu lah. Nah, lepas tu dia katak cermin, konon orang masuk. Yang ambil dia. Pandailah buat-buat ni. Nah, dia berlakon pandai. Nah, wa manafi'u linnas, tapi Tuhan kata wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya terlebih besar daripada manfaat. Kalau orang tanya apa lagu tu? Dosa tu besar daripada manfaat. Nah, orang mengamuk, duk mengamuk, duk sakit hati apa-apa, buh arak ke dia. Tenang. Senyum. Habis tu ngamuk pula. Nah, dosa dia lebih besar daripada manfaat. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitani fajtanibuh. Nah, sesungguhnya arak, judi, tenun nasi, nah, dak, tahu dak no? Sini panggil dak no? Yang ada nombor, lepas tu ada panah, dia baling tu, panggil dak tak? Nak tentu nasib apa? Dia ambil dak tu, dia baling, pom, kena tang kosong, tak boleh pergi kerja ni, tak ada untung. Dia percaya kat tu. Kalau orang Arab dulu, memang dia nasib dia cari melalui anak panah. Dia buh 3 batang panah atas belakang, nah, dalam sarung dia tu, dalam bekas dia akan tulis satu panah, dia kata if'al. Satu panah lagi la taf'al. Satu panah lagi dia biar tak ada tulisan. Jadi kalau dia nak mula kerja apa-apa, dia pun akan suar tangan, tarik if'al, buat. Buh.
Tarik. If'al. Buat. If'al. Dia buat. Tapi ada juga ketikanya mereka melanggar. Sebagaimana berlaku pada seorang sahabat. Dan akhir dia masuk Islam, kita panggil sahabat. Nama apa? Suraqah. Yang duk kejar Nabi tu. Masa Nabi hijrah tu. Nah, dia cabut-cabut. La tafa'al. Jangan kamu buat. Dia tak puas hati. Buat masuk. Waktu baik pula. La tafa'al. Buh balik. Waktu baik. La tafa'al. Cara ke dia. Nah, bila dia panah-panah, nak panah tu tersungkuk, berlipat kaki depan kuda dia, tenggelam dalam pasir. Nah, Nabi sedar benda tu berlaku, Nabi turun kuda, Nabi pergi angkat. Nabi pergi angkat, Nabi tolong. Nabi besar pula naik elok kuda tu. Nah, Nabi pergi lagi, dia kejar lagi daripada belakang. Benda yang sama juga berlaku. Akhir-akhir sekali, dia tak boleh nak pergi dah. Tak boleh dah aku nak buat ni. Semua tak akan berjaya. Tak jadi. Anak panah pun tubiklah tafa'al. Dia tak percaya juga. Akhirnya, Nabi berhenti sembang dengan dia, tanya apa-apa. Nah, dia nak ambil hadiah yang ditawarkan oleh Abu Jahal. 100 ekor unta. Bila dia tengok akhlak Nabi, walaupun Nabi tahu orang nak bunuh dia, Nabi tolong. Nah, akhirnya daripada duk panah, Nabi mengucap 2 kalimah syahadah. Itu Allah. Betapa mulianya Nabi. Kita kalau tahu orang turut belakang duk panah itu, nak tinggal lagi. Terbaring situ, sumak pasir dalam mulut penuh. Ambil nak. Dah itu. Penuh lubang hidung, penuh lubang telinga, buh lubang mulut. Nabi dah layan. Layan. Nabi tahu. Baik. Siap pesan, naik elok-elok kuda tu. Baik. Maka kata dia, itu sekadar pencubaan. Adakah taat hamba itu atau tiada? Hak ni aku suruh, hak ni aku tegur. Allah Ta'ala halalkan jual beli, Allah Ta'ala haramkan riba. Tengok mu boleh patuh tak? Hak ni halal, hak ni haram, mana? Tu. Adakah taat hamba itu atau tiada? Atau tidak taat, dan tiada jadi i'tirad. Nah, i'tirad ni orang panggil bangkangan. Panggil apa bahasa moden, Nazri? Bahasa moden panggil apa i'tirad? Bangkangan, bantahan. Itulah. Ada bahasa moden dia. Protes. Protes. Orang putih kan? Protes tu orang putih tak? Tak apalah. Saya akan faham. Bangkangan, tentangan, apa lagi? Bangkangan, protes. Maka kata dia, dan tiada jadi i'tirad atas mazhab ahli sunnah. Tak jadi i'tirad. Tuhan suruh, Tuhan tegah. Ahli sunnah faham. Pasal apa Tuhan suruh, pasal apa Tuhan tegah. Sebenarnya untuk cuba. Tes. Tengok mu boleh patuh tak? Bukan Tuhan nak ambil munafaat, dia suruh kita sembahyang. Dia nak ambil munafaat ke dia? Tak ada. Tuhan tak ambil munafaat daripada segala perbuatan dia. Tuhan tak ambil manfaat daripada segala hukum dia. Maka tak boleh kita nak kata, oh patutlah dia suruh kita semayang. Rupanya bila kita semayang, dia dapat untung. Ada. Tuhan ambil untung ada? Tak ada. Tuhan wajib bersifat dengan kesempurnaan. Tuhan sempurna. Dia tak ambil apa.
Dia buat apa pun dia tak ambil untung apa. Dia hantar Nabi turun mai pun, nah, dia tak ambil apa. Nah, dia tak ambil keuntungan apa pun. Dia suruh kita semayang, tak ambil untung. Dia haram kita arak, dia tak ambil untung. Dia haram kita judi, dia tak ambil untung. Dia haram kita zina, dia tak ambil untung. Tak ada keuntungan, tak ada gharat, tak ada tujuan yang akan kembali kepada dia. Itu Tuhan. Patut dia suruh kita semayang. Patut dia suruh kita puasa. Rupa-rupa dia nak untung kat dia. Ada. Kalau kita, ya. Kalau kita buat tu memang ya. Sebab setiap kita, bila kita letak satu-satu hukum, bila kita buat satu-satu benda, pasti kita ada gharat. Ada tujuan dah. Contoh, kita kata kerajaan menurunkan harga minyak. Ada tujuan tak? Nah. Betul tak tu? Tak apalah, saya cakap balik pun tak apalah. Dia turun harga minyak, ada tujuan tak? Ada tujuan. Nah. Dia batalkan hak tu. Nah. Batalkan subsidi, ada tujuan tak? Ada. Dia tak buat saja. Dia ada formula. No, formula tu. Tuan-tuan nak rasa apa rasa, nak buat macam mana? No. Tapi pastinya kita buat sesuatu ada tujuan. Kalau tuan-tuan masak nasi, ke masak saja tak ada tujuan. Tujuan apa? Nak makanlah. Masak lauk untuk apa? Nak makanlah. Gali telaga untuk apa? Nak ayak lah. Buat rumah untuk apa? Nak duduklah. Mesti ada tujuan. Mesti ada gharat. Demikian juga undang-undang yang kita buat. Kalau kita buat undang-undang, mesti ada gharat. Pasal apa? Tak boleh lagu ni, tak boleh lagu ni. Wajib naik mengaji, wajib naik jemaah. Nah, ada tujuan kita, mesti kita nak pada tujuan supaya jadikan pelajar tu seorang yang baik, yang taat dan patuh pada perintah Allah, yang tiasa berada di dalam ketaatan. Maknanya kita buat ada tujuan. No? Lepas tu orang rogol orang tu ada tujuan tak? Ada. Nak melepaskan tempias hawa nafsu dia. Tujuan tak baik. Tujuan tu bagi dua pula. Ada tujuan baik, ada tujuan tak baik. Tapi ada tujuan. Tuhan dia tak ambil. Gharat tak ada. Tu. Firmannya firman Allah Subhanahu wa taala, wala yarda li ibadihi al-kufr. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Artinya tiada reda ia Allah bagi segala hambanya akan kufur. Tuhan tak reda hamba itu kufur. Habis itu pasal apa dia kehendak Abu Jahal kufur? Pasal apa dia kehendak Fir'aun kufur? Kerana dia sudah tahu Fir'aun nak kufur. Fir'aun tak nak beriman. Dia tahu Abu Jahal tak nak beriman. Dia tahu. Dan memang Abu Jahal pilih tak mau beriman. Nah, Fir'aun pada permulaan dia nak beriman. Tengok. Nah, abang kata setiap perkataan Nabi yang disampaikan, mereka faham. Cuma mereka tak ikut tu ada masalah lain. Nah, ada masalah lain. Bukan kata mereka tak faham apa yang diceritakan oleh Rasul. Bukan. Fir'aun. Kita kata Nabi Musa cerita satu. Dia faham tak? Dia faham. Dan dia seronok. Bila Nabi Musa cerita kat dia sekian-sekian, dia seronok. Pada pandangan aku Musa, Tapi Musa, aku kena minta maaf satu benda. Ni baik ni, masa ni baik. Nah, berapa jam tak tahulah dia baik tu. Nah, aku nampak apa yang kamu bagi tahu, aku nampak cantik. Wawasan dia bagus.
Sebab apa? Nabi Musa cerita sampai dapat nikmat masuk syurga ada bidadari. Oh, nah, nak apa ada? Dia seronok. Dia percaya pada Musa. Tapi satu nah, bagi aku peribadi, aku sokong. Aku terima. Tapi setiap apa yang aku nak buat, aku tak akan buat keputusan malaikat ada apa panggil apa? Siapa dia? Penasihat dia. Dia akan dengar penasihat. Kalau tak nak dengar, apa guna lantik penasihat? Dia pegang aku tu. Nah, patut sekali-sekala dia kena habaq kat penasihat tu. Aku nampak ni, elok macam ni. Nah, pasal kita besar. Dia kata tunggu, aku bagi tahu Haman dulu. Tengok Haman nak jawab apa. Kalau Haman okey, aku okey. Nampak? Dia faham tak kenapa Nabi Musa abang? Faham. Balik Haman tu kau. Ni guys 25%. 25%. Tengok kita Ramli. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Nah. Nama apa tu? Jadi pak mentua dia apa? Nama apa? Sadiq Sigaraga. Sadiq Sigaraga. Dia ada penasihat dia misal kontok. Ada kan? Kalau berjaya ni 25%. Oh 25. Baik. Kan? Bila tahu 25% tu dia buat kacau. Okey. Maka bila Haman balik, dia pun cerita dekat Haman, sekian. Aku nampak dengan apa yang diceritakan oleh Musa. Dan aku rasa setuju. Haman kata apa? Tuanku silap. Sudah silap kok mana? Tuanku tahu tak? Bila rakyat tahu tuanku pergi sembah Tuhan lain, orang tak akan sembah tuanku dah. Bila orang tak sembah tuanku dan orang tahu kata tuanku pun ikut agama Nabi Musa, orang semua akan ikut Nabi Musa. Tuanku tak akan ada apa-apa dalam istana selepas pada ni. Rakyat tak akan bawa apa pun kepada tuanku lepas pada ni. Kekayaan tuanku akan merosot, akhirnya tuanku merempat. Habis. Nasib baik adamu 25%. Kalau tak ada mu, habis aku kena tipu dengan Musa. Naik buah kena tipu pula dah. Nampak tak? Tadi elok-elok. Aku berkenan, aku suka cara ni. Semua. Tapi akhirnya dia kata apa? Nasib baik ada hang tidak aku kena tipu dengan Musa. La haula wala quwata illa billah. Tengok. Allah Ta'ala dah tahu, dia tak mau. Allah Ta'ala tahu, akhirnya dia tak mau. Walaupun pekat mula dia nampak. Tuhan dah tahu sedia kala lagi. Bila dia tahu sedia kala, maka dia menghendaki. Dia pun menentu. Sampai masa Fir'aun pilih kau tu sungguh. Bukan Tuhan paksa dia pilih kau tu. Tuhan bagi sifat. Panggil usaha ikhtiar pada dia. Tuhan hantar Rasul mari, Nabi Musa. Nabi Harun, 2 bukan 1. Bagi hidayah akal lagi, hidayah tabi'i, hidayah hawasi, hidayah agama, semua ada. Sifat pemilih, iradat kulliyah. Dan dia boleh pilih apa saja, iradat juz'iyah, semua lengkap dekat dia. Tapi dia pilih untuk tidak beriman. Sehingga dia ijtihad dia sebagai Tuhan. Habis. Ada cerita dalam surah An-Nazi'at. Tuan-tuan balik baca, tengok tafsir lah. Jangan tengok terjemah saja, tengok tafsir. Ayat dari mana?
ayat yang mana Allah Ta'ala menceritakan iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Akhirnya dia mengaku jadi Tuhan. Baik. Sebab apa? Adakah Allah Ta'ala reda orang tu jadi kafir? Tak. Tak reda pasal apa dia kanak? Sebab dia tahu dah kata mereka nak kok tu. Tu Allah Ta'ala apa? Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Tuhan tak reda. Nah, bagi hamba dia jadi kufur. Tak reda. Tapi jadi juga sebab Allah Ta'ala menentukan. Pasal apa Allah Ta'ala tentu? Kerana Allah Ta'ala tahu dah sampai hari itu dia nak pilih kok tu. Dan ilmu Allah itu tidak menyalahi. Dengan apa yang berlaku, hak dia tahu dengan hak berlaku tidak menyalahi. Dia tahu lagu mana berlaku macam tu lah. Apa je guna? Dan tiada reda ia Allah bagi segala hamba akan kufur. Sebab apa? Kerana bahawasanya kehendak itu kehendak, yakni Allah Ta'ala menentu tu, kehendak tu lain daripada reda. Kehendak lain, reda lain. Nah, kehendak tu lain daripada reda. Nah, bermula yang berpegang dengan ayat tersebut. Baik, kena hurai sikit tu. Nah, kata reda lain, kehendak lain. Nah, benar ada lagi ni. Suruh lain, kehendak lain, tahu lain, reda lain. Ada 2, 3, 4 sepatut. Kita nak buh, nak bagi mudah nampak. Nah, tahu lain, kehendak lain, suruh lain, kehendak lain. Tapi ingat, setiap yang disuruh melazimi reda. Apa Tuhan suruh, pasti di situ ada reda. Nah, dan tidak pasti setiap yang dikehendaki itu dia reda. Terkadang dia kehendak tapi dia tak suruh. Dia tak suruh, dia kehendak, dia tak reda. Dia suruh tak Fir'aun tu kufur? Dia suruh Fir'aun kufur? Tak. Tapi dia kehendak tak? Dia kehendak Fir'aun kufur. Dia tahu tak kata Fir'aun nak kufur? Dia tahu. Dia suruh tak Fir'aun kufur? Tak. Dia reda tak Fir'aun kufur? Tak. Dia tak reda. Sebab tu kata, terkadang Allah Ta'ala suruh, tapi Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala tak kehendak, dan Allah Ta'ala tak reda. Nah, Allah Ta'ala tahu. Nah, dan Allah Ta'ala suruh. Allah tak suruh dia beriman. Tapi Allah Ta'ala tahu dah, kata dia tak nak beriman. Dan Allah Ta'ala tak kehendak Fir'aun tu beriman. Nah, dia kehendak tak Fir'aun beriman? Tak kehendak. Tapi dia suruh tak? Dia suruh. Tapi dia tak kehendak. Dia reda tak Fir'aun tak beriman? Tak. Terkadang dia suruh, dia tahu, dia kehendak, dia reda. Ada belakang. Nah, dia suruh tak Sayyidina Abu Bakar beriman? Suruh. Dia tahu tak Abu Bakar nak beriman? Tahu. Dia kehendak tak Abu Bakar beriman? Tahu. Dia reda tak Abu Bakar beriman? Apa nak? Tapi lain-lain tu. Kehendak lain, reda lain. Kadang-kadang dia kehendak tapi dia tak reda. Dia kehendak Fir'aun jadi kafir, tapi dia tak reda Fir'aun jadi kafir. Faham tak?
Dia kehendak berdasar pada ilmu dia. Nah, dan dia tidak mengurang sedikit pun hak-hak yang patut ada pada Firaun. Nah, sifat pemilih ada, hidayah tabi'i ada, hidayah hawasi ada, hidayah akal ada, hidayah agama ada, sifat pemilih ada, setiap apa semua ada, cukup lengkap. Hantar Rasul mari lagi. Nah, tapi dia tak mau. Boleh faham cikgu nak? Kata dia, kerana bahawa kehendak itu lain daripada redha. Bermula yang berpegang dengan ayat yang tersebut. Ayat mana? Wala yarda li ibadihil kufr. Ayat tu. Nah. Bermula yang berpegang dengan ayat yang tersebut itu dibinasakannya atas bersamaan keduanya, yakni redha dengan iradat. Ada orang dia pegang, bila dia kehendak tu dia redha. Jangan rosak pegang lagu tu. Bukan semua hak dia kehendak dia redha. Terkadang hak dia kehendak dia redha, terkadang hak dia kehendak dia tak redha. Apa dah? Jangan duk pegang lagu tu. Dibinasakannya atas bersamaan keduanya, sama hak tulah. Jangan duk pegang lagu tu. Yakni redha dengan iradat. Jangan duk samakan redha dengan iradat tu hak tulah, jangan. Bila dia redha, bila dia kehendak dia redha. Jangan dia pegang lagu tu. Dah. Cumanya hak boleh sama tiap-tiap yang disuruh, tiap-tiap yang disuruh itu diredai. Semua benda dia suruh dia redha. Dia tak suruh kufur kan? Dia suruh apa? Suruh beriman. Maka beriman tu dia redha tak? Itu benar. Baik. Ada kata bersamaan tu antara redha dengan iradat tu, dengan kehendak itu, iaitu batil. Nah, batil. Dan dengan jumlah maka lazimlah. Dengan jumlah tu apa dah? Apa dia jumlah? Hasil lah. Kita panggil apa? Kita panggil apa? Hasil. Pendek kata. Kita panggil apa? Kesimpulan. Dan dengan jumlah, maka lazim atas mazhab Mu'tazilah tu, bahawa kebanyakan barang yang jatuh di dalam alam ini atas ketiadaan kehendak Allah. Kalau mengikut Mu'tazilah ni, benda ada berlaku atas muka bumi ni, banyak Tuhan tak kehendak. Mengikut pandangan dia. Sebab apa? Benda jahat banyak berlaku. Benda jahat banyak pada benda baik. Pas dia kata Tuhan tak kehendak benda jahat. Pandangan Mu'tazilah, dia kata Tuhan tak kehendak benda jahat. Lepas tu hak berlaku di alam ni, banyak benda jahat ke banyak benda baik? Banyak benda jahat ke banyak benda baik? Pak Long? Jahat lagi banyak. Hak baik walaupun percuma, tak ada orang nak. Benda baik ni banyak percuma. Jarang hak kena bayar. Main masjid free. Masuk jamban masjid free. Ambil wuduk di kolah masjid free. Masuk masjid free. Niat iktikaf free. Ambil Quran baca free. Zikir dalam masjid free. Selawat pada masjid free. Semayang berjemaah free. Wirid selepas semayang free.
Nah, aminkan doa free. Bersalam selepas sembahyang free. Tak ada kena bayar. Tu letak selipar, parking kereta semua free. Tapi orang nak. Ada orang berebut masuk sampai pecah pintu, ada. Nak banding dengan stadium. No. Nak masuk tengok aurat. Ada bukan tengok aurat, tengok bola. Kalau mu mampu tengok bola saja, tak apa masuk. Jangan tengok lutut kawan tu. Lutut pemain. Jangan tengok. Jangan tengok langsung. Haram. Mampu tak buat? Bawa strong. Bola je. Kaki orang jangan. Boleh? Tapi, nak main tu, 3 hari pakai habis dah. Berebut. Bertumbuk pada. Kena bayar tak? Kena bayar. Nak berjudi kena bayar tak? Kena bayar. Cakorai kena bayar tak? Kena bayar. Arak kena bayar tak? Kena bayar. Belaga ayam kena bayar tak? Kena bayar. Nak perempuan lagi kena bayar. Tak ada duit perempuan mana nak ikut. Nak masuk neraka kena bayar tapi orang pulun. Tengok. Sebab tu dia kata, nah kesimpulan kalau kita tengok di sini, oleh kerana Mu'tazilah kata Tuhan tak kehendak benda yang jahat. Tuhan kehendak benda baik dan terlebih baik saja. Jadi kalau kita tengok yang jatuh yang berlaku di dalam alam ini banyak ketiadaan kehendak Tuhan kalau gitu. Sebab apa kata lagu tu? Dah benda jahat banyak berlaku pada benda baik. Berarti hak Tuhan kehendak sikit dah. Hak Tuhan tak kehendak tu banyak berlaku. Ikut siapa lagu tu? Mu'tazilah. Sebab dia kata benda jahat Tuhan tak buat. Jadi benda jahat berlaku tapi Tuhan tak buat. Bukan Tuhan kehendak. Maka dua iktibar tadi. Sama ada orang lain buat ataupun jadi sendiri. Maka dua-dua ihtimal tu semua mustahil. Itu dia. Dan sungguhnya telah dihikayat akan bahawa setengah daripada imam-imam ahli sunnah hadir ia imam ahli sunnah. Nah, serta setengah Mu'tazilah. Nah, hadir imam-imam kita ahli sunnah. Nah, serta dengan setengah daripada Mu'tazilah, iaitu imam-imam Mu'tazilah, tutup guru Mu'tazilah. Nah, hadir untuk apa? Berhujah, bagi berhujah. Maka tak kalau duduk Mu'tazilah. Nah, maka tak kalau duduk Mu'tazilah berkata ia Mu'tazilah, subhana man tanazzaha anil fahsya. Subhana man tanazzaha anil fahsya. Apa makna dia? Maha suci Tuhan yang suci daripada berkehendak akan fahsya, daripada berkehendak yang luat-luat, yang keji-keji, iaitu maksiat. Dia kata maha suci Tuhan daripada berkehendak dengan benda yang keji-keji. Dia waktu biar tu dulu. Nah, subhanallah, subhana man tanazzaha anil fahsya. Bila dia kata gitu, ulama imam-imam ahli sunnah kata apa? Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Jawab ni. Jawab tu. Nah, kalam ulama dia tak panjang cakap. Macam kita break. Nah, break tak faham. Ulama dia sebut tu, dia reti dah. Nah, kawan tu kata subhana man tanazzaha anil fahsya. Maha suci Tuhan yang suci daripada berkehendak akan fahsya. Nah, berkehendak benda-benda yang luat, benda yang keji dan maksiat, maha suci. Nah, ahli sunnah jawab mereka kata apa? Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha.
Artinya Maha Suci Tuhan yang tiada jatuh, yang tiada berlaku di dalam miliknya, malaikat barang yang dikehendakinya. Semua berlaku tu Tuhan kehendak berlaku. Tak ada hak berlaku dengan tak ada kehendak. Gitu. Semua malaikat barang yang dikehendakinya. Maka berkata Mu'tazilah. Berkata Mu'tazilah, adakah dikehendak oleh Tuhan kamu bahawa derhaka hamba? Tuhanmu kehendak tak suruh hamba tu derhaka? Tuhan kehendak tak? Maka berkata ahli sunnah, adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras, dengan paksa? Derhaka hamba kepada Tuhan tu dengan paksaan kau? Dikerasi dengan tidak ada pilihan kau? Berlaku derhaka tu dengan tidak ada pilihan kau? Dikerasi akan dia kau? Apa panggil soal jawab dengan soal. Dah. Contoh katanya, Nazri dah menikah dah kau? Lepas tu kita jawab, awak mau ingat aku tak menikah lagi ke? Dia jawab tu, tapi jawab dengan soal. Faham tak? Kadang-kadang hak tu lebih besar lagi. Dia tanya, mu tak kenal aku, mu tak takut ke aku ni? Mu tak takut aku? Mu ingat aku takut mu? Lebih baik daripada kita jawab takut tak takut. Mu ingat aku takut mu? Mana balas dengan soal juga. Dah itu. Mu tak kenal Samsing ni. Samsing Kampung Dusun. Mu ingat mu seorang Samsing. Ya nak? Baik. Maka dia kata, dia kata apa? Dia kata, adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras, dengan paksaan kau? Derhaka tu. Maka berkata Mu'tazilah, khabarkan olehmu akan daku. Jika menegah Tuhan akan daku, akan petunjuk. Kalau Tuhan tegah aku petunjuk dan menghukum ia atasku dengan kejahatan. Dia tak kehendak bagi petunjuk pada aku, lepas tu dia hukum aku jahat. Macam mana? Adakah berbuat baik ia kepadaku? Tuhan buat baik kalau begitu. Dia tak bagi hidayah ke aku. Lepas tu dia kata aku jahat. Dia tak bagi petunjuk ke aku, lepas tu dia kata aku jahat. Adakah berbuat baik ia Allah kepadaku? Dia buat lagu tu kat aku, baik ke? Dengan dia tak bagi petunjuk tu. Atau berbuat jahat. Atau Tuhan buat jahat lagu tu. Dia tak bagi hidayah kat aku. Dia buat baik ke dia buat jahat? Tanya soalan. Maka berkata ahli sunnah, jika menegah ia Allah akan dikau. Akan barang yang ia milik bagi engkau, maka sungguhnya telah jahat ia. Gitu kan? Kalau dia tapi dia tak bagi kamu, maka sungguhnya telah jahat ia. Jahat kalau gitu. Contoh mutu kita, tapi kita tak bagi dia pinjam. Jahat ke kita? Mutu tu beli tak kongsi pun. Duit kita. Semua hak kita. Dia main nak pinjam mutu, kita tak bagi mutu. Jahat ke kita? Jahat ke tak? Nak jahat apa hak kita? Jahat tak bagi pinjam barang dia. Ikut dia lah hak dia.
Malaikat dia tuduh mu nak curi mutu, mu nak buat khianat mutu dia. Tu baru jahat. Ni barang dalam milik dia, dia tak bagi. Nak bagi jahat apa hak dia? Kecuali dia ambil hak mu, dia tak bagi balik, baru boleh panggil jahat. Nah, ni semua milik Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi, adakah Tuhan jahat? Persoalan. Tanya dah. Tanya balik. Nah, maka kata dia, kalau Tuhan tegah apa yang ada dalam milik dia bagi engkau, Tuhan tegah bagimu, maka sungguhnya telah jahat ia. Gitu. Dan jika menegah ia akan barang yang ia baginya bagi Allah Ta'ala, maka menentu ia dengan rahmatnya akan orang yang dikehendaki. Maka putus hujah Mu'tazilah. Nah, adakah jahat kalau Tuhan buat lagu tu? Dan jika menegah Tuhan, menegah ia Allah akan barang yang ia Allah baginya, bagi barang tadi, maka menentu ia Allah dengan rahmatnya. Nah, mu kata Tuhan itu jadi zalim bila dia tak bui apa dalam milik dia. Tapi bila Tuhan bagi apa dalam milik dia, tak bunyi apa pula. Baik pula dah Tuhan. Nah, kok mana mu yang hukum Tuhan tu baik, hukum Tuhan tak baik? Nah, padahal hak tu milik dia, hak ni pun milik dia. Nah, bila dia beri baru baik, bila tak beri jadi jahat. Lagu tu kah? Nah, maka menentu ia Allah dengan rahmat. Barang dalam milik dia, dia tentu dengan rahmat. Mu kata baik. Ni Tuhan buat. Tapi kalau Tuhan sekat tak bagi benda tu kepadamu, mu kata dia jahat. Boleh tak? Jenuh lagu tu cikgu. Nah, dia mai pinjam mutu kita banyak kali dah. Nah, bagi hari tu kita nak pinat. Betul lah nak hari Rabu tu Bukit Pinang. Tak boleh, saya nak pinat. Oi, kedekutnya. Awak jahat sangat. Dan nak jahat apa hak dia? Hak dia duk win, mu tak kata apa. Masa dia bagi tu. Okey je. Dah okey pula. Maka menentu ia Allah dengan rahmatnya akan orang yang dikehendakinya. Hak tentu hak jahat tu pun yang dikehendaki juga. Hak tentu baik ni pun yang dikehendaki tentu dengan rahmat. Maka kata dia, putuslah hujah Mu'tazilah daripada munazarah, daripada berdebat. Tak boleh nak berdebat dah. Dah dia duk pegang kata Tuhan buat benda baik sahaja dan benda terlebih baik. Tuhan kehendak benda baik dan benda terlebih baik. Jadi benda tak baik Tuhan tak kehendak. Jadi pening. Bila Tuhan tak kehendak benda baik padamu, mu kata Tuhan jahat. Bila Tuhan kehendak benda baik padamu, mu kata dia okey. Mana? Tuhan tolak tu. Bila Tuhan tegah bagi padamu, mu kata dia jahat. Nah, bila Tuhan lulus, baik. Tuhan mana? Tuhan sama. Dah. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala itu menghendaki ia apa Allah Ta'ala membuat ia apa yang dia kehendak. Dia kehendak pada apa? Itu hak dia. Nah, hak dia tu satu dah. Dia bukan kehendak saja-saja. Dia kehendak mengikut ilmu dia. Nah, dia kehendak mengikut ilmu dia. Dia tahu dah. Kata orang ni pada hari ni begini. Maka dia kehendak mengikut apa yang dia tahu. Tetapi dia bukan paksa kawan tu jadi gitu. Dia bagi hidayat, dia bagi apa? Dia bagi cukup lengkap. Nah, usaha tiap dia bagi. Pilih Rasul dah ada. Bukan Tuhan sekat daripada hidayat. Nah, kalau Tuhan nak sekat, memang nak suruh dia jadi jahat, pedah apa dah hantar Rasul main. Tidak sia-sia ke? Tetap dah mu neraka. Hantar Rasul apa? Dah tetap dah. Tak ada pedah. Kita contoh kita cikgu. Kita letak dah murid anak murid baju merah ni, kita letak dah saya tak akan bagi lulus walaupun dia jawab betul. Buat soalan buat apa? Buat soalan buat apa? Pedah apa suruh dia baca?
Pedah apa suruh dia ulang kaji? Ada pedah? Dah. Tu dah. Abang ni masuk muka surat ni sampai muka surat ni, tolong baca, perhati elok-elok, tengok soalan contoh apa semua. Nah, tapi dia rancang dah. Kalau dia jawab betul pun aku bagi tak betul juga. Apa gunanya? Maka Tuhan tak buat lagu tu. Nah, dan Tuhan akan buat apa yang dia kehendak. Dia kehendak apa dia buat tu. Dan dia kehendak apa yang dia tahu. Adakah zalim? Tidak. Itu hak. Habis ketahui olehmu bahawa musannif mentafsir ia akan karahah itu dengan ketiadaan kehendak supaya jangan ditawahum bahawa murad dengan karahah maknanya makna karahah hak makna yang syar'i. Nah, karahah syar'i itu makna makruh lah. Karahah syar'i itu makna makruh. Karahah ni bukan makna makruh, makna yang dibenci. Dia benci, dia tak mau buat. Tak ada kehendak, tak ada sifat berkehendak. Tapi dia buat juga dengan tidak ada kehendak. Tu nanti kita bahas minggu depan. Balik tengok dulu. Kok Tuhan nak buka sikit dulu bagi faham. Dan sebenarnya kalau kita dah faham sikit-sikit tu dah seronok dah mengaji. Tak seronok bila tak faham. Sebab tu sebelum nak tidur balik saya lagi buka dulu. Baca. Tak payah nak fikir apa. Baca balik mengaji tadi. Boleh 5 minit, 10 minit. Lepas tu tutup. Tak apa. Kalau balik tak buka minggu depan pula. Tak ada apa. Tinggal tulang. Isi habis. Isi habis tinggal tulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrina min zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahmi. Wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sin akhlaqana bil hilmi wa sahilana abwaab fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-mustad'afin wal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha ya karim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu